Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar di BLI UKM Bangi dari set 3 kumpulan 10. Ahli kami terdiri daripada Rahimi, Marsita dan Liana. Tugasan kami hari ini adalah membuat kritikan ilmiah artikel yang berkenaan dengan pentaksiran alternatif. Artikel ini bertajuk Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Arab secara dalam talian di sekolah rendah. Artikel ini ditulis oleh Sharifah Khaliqah Syed Hasbullah, Nik Muhammad Rahimi, Nik Yusof dan Muhammad Isa Hamzah. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Dunia Pendidikan Ogos 2022 dari Fakulti Pendidikan Bahasa Arab Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan artikel ini mempunyai 12 halaman. Penulis artikel ini amat menitik beratkan pelaksanaan dalam pentaksiran pelajar sepanjang proses pembelajaran dijalankan secara dalam talian. Penulisan artikel ini dimulakan dengan pengenalan iaitu adalah faktor pentaksiran bilik darjah ini dilakukan secara dalam talian. Dapat dilihat di dalam artikel ini, penulis mengkaji 3 aspek penekanan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah bahasa Arab secara dalam talian, iaitu adalah aspek tahap penguasaan guru, aspek kemahiran pentaksiran guru serta aspek cabaran yang dihadapi. Kemudian, penulis mengecilkan lagi skop kajian yang mana penulis menitik beratkan tahap pengetahuan guru, kemahiran guru bahasa Arab serta cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar sepanjang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini dilakukan secara dalam talian. Penulis juga mengatakan bahawa terlaksananya pentaksiran bilik darjah ini adalah kesan daripada munculnya pandemik COVID-19. Namun, apa yang baiknya kesan ini adalah para guru dan pelajar dapat memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Penulis mengatakan lagi, guru adalah sebagai penilai yang bertanggungjawab mengenal pasti tahap penguasaan pelajar melalui kaedah-kaedah pentaksiran yang berkesan dan bersesuaian. Perkara ini telah disokong oleh Hafizah Abdul Sattar 2019 yang mengatakan bahawa pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini secara berterusan dapat meningkatkan lagi pencapaian pelajar dalam menguasai 4 kemahiran, iaitu adalah kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan kemahiran menulis. Artikel ini juga menyebutkan bahawa corak pentaksiran yang berbeza memberi impak kepada guru dalam merancang kaedah pentaksiran yang sesuai dan berkesan. Ini merupakan cabaran kepada guru-guru dalam merancang strategi untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah secara berterusan. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk terangkan slide selanjutnya. Terima kasih. Selain daripada itu, terdapat di dalam artikel ini banyak juga kelebihan yang telah kami highlightkan, yang mana setelah meneliti keseluruhan artikel ini, penulis telah menetapkan beberapa objektif kajian iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan, kemahiran, cabaran yang dihadapi oleh pelajar tahap rendah dalam melaksanakan PBD secara atas talian. Melalui artikel ini, pembaca juga
dapat mengetahui pelaksanaan pentaksiran secara berterusan dapat meningkatkan pencapaian murid dalam menguasai 4 kemahiran berbahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Selain itu juga kami memuji sikap penulis yang menekankan bahawa pentingnya pengetahuan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah secara atas talian. Penulis juga telah menyatakan seorang guru harus mempunyai pengetahuan luas dalam memilih pendekatan yang merangkumi aktiviti pentaksiran pelajar. Ini kerana pencapaian kemajuan murid bergantung kepada cara pentaksiran tersebut. Pengetahuan tentang teknologi dan penguasaan ilmu digital menjadi keutamaan bagi guru bahasa terutamanya. Ini kerana mereka perlu bersedia dengan pengetahuan peralatan digital kerana ia telah menjadi elemen penting dalam pembelajaran norma baharu. Penulis juga telah menekankan kemahiran guru dalam melaksanakan pentaksiran yang berkesan serta berkualiti. Elemen seperti perancangan, pembinaan instrumen, penskoran serta penggunaan teknologi perlu dikuasai oleh para guru. Ini kerana penguasaan kemahiran yang tinggi dapat membantu merancang serta membina corak pentaksiran yang sesuai selain daripada mampu merangsang emosi motivasi pelajar tersebut terhadap cara pembelajaran norma baharu. Selain itu juga penulis telah menyenaraikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah secara dalam talian ini. Bukan sahaja guru, namun murid juga terkesan, iaitu faktor capaian internet yang tidak memuaskan, isyarat yang lemah dan kelemahan dalam penyediaan peranti menjadi cabaran terhadap guru dan pelajar dalam mengendalikan teaching language from home serta maklum balas daripada pelajar semasa pandemik. Berdasarkan kepada artikel pelaksanaan pentaksiran bilik darjah bahasa Arab secara dalam talian di sekolah rendah, kami mendapati artikel ini mempunyai dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, dapatan daripada kajian ini seakan-akan bercanggah dengan dapatan kajian daripada sumber yang lain. Ini dijelaskan dalam perbincangan yang menyatakan bahawa tahap kemahiran guru dalam melaksanakan PBD bahasa Arab secara dalam talian adalah tinggi. Sedangkan dapatan kajian yang lain yang dilakukan oleh Faizah 2020 mendapati sebahagian guru masih kurang berkemahiran dalam menggunakan teknologi menyebabkan pengajaran secara dalam talian kurang memuaskan. Dan kelemahan yang kedua yang kami dapati daripada artikel ini, itulah penulis gagal menggunakan sebarang bentuk grafik yang dapat menarik dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Hal ini juga dapat menimbulkan kebosanan terhadap pembaca kerana artikel ini hanya menumpukan kepada penulisan fakta semata-mata. Sekiranya ada penjadualan seperti carta bar, carta alir, carta bai yang berwarna dan sebagainya, pasti dapat menarik perhatian dan minat pembaca. Oleh tidak dinafikan, pembaca dapat memahami artikel dengan lebih mudah dan tentang prestasi pembelajaran mereka kerana mereka ini terpaksa beralih daripada cara pembelajaran secara fizikal kepada pembelajaran secara di dalam talian. Oleh itu, cadangan kami untuk artikel ini, penulis seharusnya turut menumpukan ke arah keberkesanan bahasa itu sendiri melalui pop quiz atau sebagainya untuk menentukan keberkesanan PBD itu sendiri dari perspektif murid dan ibu bapa juga, bukannya melalui guru semata-mata. Untuk akhirnya, apa yang dapat kami simpulkan adalah artikel ini banyak membantu para pengkaji dalam bidang bahasa tentang permasalahan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, lebih-lebih lagi bagi mata pelajaran bahasa Arab secara atas talian. Artikel ini juga telah menjelaskan dengan baik dan sesuai menjadi rujukan oleh para pengkaji, guru dan pelajar kerana ia dipenuhi dengan informasi yang berilmiah. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 10. Terima kasih.